dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika al khassah wa mahabbatika al khalisah. Allahumma aftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada malam berbahagia ini dihimpunkan di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Allah Syariat dan Hakikat, satu penghuraian dikarang oleh Walid Ibrahim Al-Malik. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-52. Yang itu muka surat berapa tu? Ya, 68. Yang penting kita bermula dengan perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang tiada meninggalkan hukum akal. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang tiada meninggalkan hukum akal, hukum asbab dan musabbab, hukum ikhtiar dan usaha, namun segalanya disyuhud atau diiktikadkan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya,
tidak meninggalkan hukum akal. Maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar, dia berpegang kepada perkara yang mustahil adalah mustahil, perkara yang mustahil bagi Allah adalah mustahil, perkara yang wajib bagi Allah untuk akal kita mengetahui, maka kita berpegang dengannya. Ya. Contohnya kita belajar sifat 20. Sifat 20 bagi Allah. Itu bermakna hukum akal. Ya, yang kita belajar 20, sifat 20 itu untuk kita memahami hukum akal. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan pada akal itu, sifat 20 itu dipanggil sebagai sifat 20 yang wajib bagi akal. Pengajian 20 tu, nama penuhnya 20 sifat yang wajib pada akal. Apa maksudnya? Secara wajib akal kita kena memahami bahawa Allah SWT mempunyai sifat-sifat seperti mana yang telah dirumuskan oleh ulama pada 20 sifat tersebut. Adakah Allah memiliki hanya 20 sifat? Tidak. Allah memiliki banyak sifat. Tetapi sifat yang untuk kita faham secara akal, yakni mustahil, yang namanya Tuhan boleh bersifat dengan yang selain itu. Ya. Mustahil pada akal untuk memahami Tuhan memiliki sifat yang selain itu. Contohnya wujud. Wajib pada akal kita memahami bahawa Allah SWT itu, meyakini Allah Ta'ala itu wujud. Ya. Kenapa? Kerana yang namanya Tuhan tidak mungkin lenyap, ataupun boleh lenyap, ataupun pernah lenyap kemudian wujud. Jadi sifat wujud bagi Allah itu wajibul wujud. Wujudnya itu sentiasa wajib pada akal kita untuk memahami bahawa Allah tidak pernah lenyap. Kewujudan Allah tidak didahului dengan tiada. Sebab wujud dia qidam. Qidam, tiada permulaan. Dan wujud Allah tiada perakhiran. Itu kita belajar baqa. Wujud Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan wujud yang lain. Di situ kita belajar mukhalafatuhu lil hawadis. Wujud Allah itu berdiri dengan sendirinya, yakni tanpa perlu bantuan dan pertolongan sesiapa. Ya, untuk Allah wujud, dan untuk Allah Ta'ala berlangsung kewujudannya, tidak perlu kepada sesiapa untuk mewujudkannya. Allah tak perlu sesiapa untuk memberlangsungkan kewujudan Allah. Itu qiyamuhu binafsih. Dan wujud Allah Ta'ala itu tunggal, esa. Itu kita belajar pada wahdaniyah. Wujudnya wahdaniyah, tunggal, esa, pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Ya. Apa yang kita belajar tu 20 sifat yang wajib pada akal, 20 sifat yang mustahil pada akal. Mustahil Allah bisu, mustahil Allah pekak, mustahil Allah buta, ya. Mustahil Allah lemah. Yang namanya mustahil Allah itu berbilang-bilang. Itu kita belajar dalam 20 sifat yang mustahil bagi Allah untuk akal, ya. Bila kita tu wajib, itu 20 sifat yang wajib bagi Allah, bukan bermakna Allah tu wajib memiliki, Allah mesti mempunyai sifat-sifat tersebut. Mesti seolah-olah Allah kena ke atas Allah. Macam kita wajib kita pakai pergi kerja, katakan kita nak pergi office, dan jabatan kita kata wajib setiap pekerja datang tanpa tie.
wajib. Ya. Jadi kita kena usaha datang kerja, court dress kita tak ada tie. Ya. Itu secara makhluk wajib. Kita jangan faham wajib macam tu macam Allah. Ya. Seolah-olah kita yang wajibkan Allah. Kena ada sifat wujud, kena ada sifat qidam, wajib ada sifat baqa. Kalau tak, kita tak panggil awak Tuhan. Bukan macam tu. Wajib tu bukan ke atas Allah. Wajib tu untuk akal kita faham. Kena faham istilah wajib kat situ. Ya. 20 sifat yang wajib bagi Allah pada akal untuk mengetahui, 20 sifat yang mustahil pada akal, dan satu sifat Allah yang harus pada akal. Harus. Ya. Itu hukum akal. Hukum asbab dan musabbab. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menolak Allah telah ciptakan asbab-asbab di dunia ini. Ya, segalanya berlaku dengan kekuasaan Allah Subhanahu Taala, tetapi Allah jadikan sistem dunia ini dia berlaku dengan asbab. Tanpa Allah memerlukan asbab tersebut. Allah menciptakan sebab tanpa Allah perlu kepada sebab tersebut. Asbab untuk kita semua lahir di dunia adalah dengan ibu bapa kita. Ibu bapa kita ada perantara untuk kita lahir ke dunia ini. Jadi ibu bapa adalah asbab kepada kita lahir di dunia. Tapi Allah tak perlukan asbab tersebut untuk datangkan kita ke dunia. Allah boleh ciptakan kita sekelip mata. Allah ceritakan dalam Quran, Allah ciptakan bidadari sekelip mata, tanpa melalui kelahiran. Bidadari dia tak ada ibu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna ansha'nahunna insya'a. Bidadari itu kami ciptakan dengan serta-merta. Dengan terus muncul seorang gadis yang rupawan lagi jelita, tanpa melalui proses pembesaran, tanpa melalui proses fasa infant, newborn, bayi, kanak-kanak, toddler, remaja. Tak. Terus seorang gadis. Allah Maha Berkuasa. Allah tak perlu asbab untuk nak menciptakan. Maka Allah menciptakan sistem asbab adalah untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga apabila disebutkan, jika bukan kerana Nabi Muhammad SAW, alam ini tidak tercipta. Itu bukan bermakna Allah berhajat kepada Nabi Muhammad untuk menciptakan alam ini. Tidak. Allah menjadikan sistem dunia ini tidak akan tersembul, muncul, terjojol keluar macam ni kalau bukan kerana Nabi Muhammad SAW. Sebab roh Nabi SAW adalah roh yang pertama tercipta. Dan daripada pancaran cahaya kerahmatan daripada roh itu, maka alam ini terzahir. Lalu seluruh alam ini diliputi dan diselubungi dengan cahaya kerahmatan Nabi SAW. Oleh kerana itu baginda dipanggil rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alam, rahmat buat sekalian alam. Jadi ulama kata, di dunia ini tidak ada satu zarrah pun yang terkeluar daripada kerahmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu zarrah pun, tidak ada satu atom pun, tidak ada satu sel ataupun molekul di dunia ini, di alam rendah ataupun alam tinggi, alam zahir maupun alam batin, alam nyata maupun alam ghaib, semuanya tidak ada sikit pun yang terkeluar daripada kerahmatan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Melihat alam ini sebenarnya melihat cahaya kerahmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yang diberi oleh para ahli tafsir, para mufassirin dan muhaddisin terhadap makna yang mendalam kepada gelaran rahmatan lil alamin bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia ada di antara kita ingin memahami dengan lebih mendalam, malam-malam zikir, banyakkan zikir la ilaha illallah, banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Ya Allah, bukakan dan sikapkan kepadaku makna rahmatan lil alamin. Allah akan bukakan sesuatu fahaman yang lebih ajaib lagi daripada apa yang saya terangkan tadi. Apa yang saya jelaskan hanyalah surface dan permukaan. Tapi untuk kita memahami dan menghayati dengan lebih mendalam, biar kita dalam suasana yang hening, kita dengan Allah. Ya Allah, bukakan aku rahsia siapa Nabi-Mu. Baru seronok. Baik. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak hukum ikhtiar dan usaha. Oleh kerana alam ni sistemnya berasbab, maka untuk berusaha mendapat asbab adalah sesuatu yang terpuji apabila ia dilakukan dengan syariat yang betul dan i'tiqad yang benar, yang sahih. I'tiqad bahawa yang memberi Allah, yang memberi pertolongan Allah, yang hakikat memberi bantuan Allah. Ya. Tapi untuk berusaha, berikhtiar di atas asbab, ianya tidak menjejaskan keimanan, tidak menjejaskan tawakal, tidak menjejaskan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan bermakna orang yang duduk hutan seorang-seorang tu lebih bertawakal berbanding orang yang kerja office dan sebagainya. Tidak semestinya. Sebagaimana tidak semestinya orang yang duduk rumah papan dan nak terbalik ke tepi paya, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, itu lebih zuhud daripada orang yang duduk dalam istana. Tak semestinya. Zuhud dan tawakal adalah sifat hati. Ia bukan sesuatu yang hakikatnya bergambar daripada zahir. Tawaduk, tawakal, yakin, itu semua sifat hati. Zuhud, sifat hati. Jadi seorang yang duduk dalam istana pun, jika dia mendapati apakah ciri-ciri zuhud itu, maka dia adalah zuhud, walaupun dia duduk dalam istana dengan ada 40 orang pembantu rumah. Kalau dia mendapati makna zuhud, dia seorang yang zuhud, walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang sultan, walaupun dia seorang jutawan, millionaire, trillionaire, kereta mewah, rumah mewah, bodyguard, security guard. Apabila dia mendapati zuhud, maka dia orang yang zuhud. Kita jangan terus kereta mewah dengan security, dengan escort, tak ada zuhud nanti. Salah. Makna zuhud bukan pada zahir tersebut. Zuhud, tawakal pada hati. Maka yang di luar ini, seseorang boleh berusaha pada kadar yang sepatutnya, sehingga dia tidak terabai hak-hak dan kewajipan dia dalam agama. Dia boleh berusaha. Tapi seorang yang tidak mengikut Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar, dia meninggalkan usaha. Lepas dia meninggalkan usaha, tinggalkan begitu tanpa dia menyusahkan orang yang tidak mengapa. Dia tinggalkan usaha, dia serahkan cari rezeki itu mungkin pada isteri dia ataupun pada orang lain, meminta-minta, merayu-rayu, meminta-minta, mengemis. Maka jika seseorang ingin meninggalkan usaha dan ikhtiar, syaratnya dia tidak boleh menyusahkan orang lain, dia tidak boleh meminta-minta, mengemis. Jika tidak, lebih baik dia angkat kayu api, kata Rasulullah. Cari kayu api, jual, itu lebih mulia, itu lebih terhormat, itu lebih suci daripada
meminta-minta kepada manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah gabungan serentak beberapa ciri tiga aliran tersebut, iaitu Qadariyah, Mu'tazilah dan Jabariyah. Berdiri atas Mu'tazilah semata-mata adalah haram, atas Qadariyah semata-mata adalah haram, berdiri atas Jabariyah semata-mata juga haram. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sederhana, di mana tiada melampau, yang menggabungkan secara sederhana ketiga-tiga fahaman tersebut menjadi satu. Jabariyah ni, keyakinan dia ataupun i'tikad dia itu segalanya Allah belaka. Segalanya Allah belaka. Manusia tidak ada campur tangan langsung, tidak ada pilihan bagi manusia. Itu Jabariyah. Kita dah belajar sebelum ni. Jadi kalau buat dosa pun sebenarnya tak berdosa sebab Allah yang buat benda tu. Jadi Jabariyah ni tersesat. Tapi tersesat itu bukan pada part yang dia yakini bahawa Allah segala-galanya, pelaku segala-galanya Allah Ta'ala. Bukan silap itu. Silapnya apabila dia faham pelaku segala-galanya adalah Allah, manusia tidak ada pilihan. Jadi apa saja yang manusia buat, itu semua Allah yang buat. Jadi tak apa kalau buat berdosa. Kalau buat dosa tak apa, itu Allah yang buat. Itu Jabariyah. Walhal, part yang dia mengatakan pelaku hakiki segalanya Allah, dan alam ini segalanya adalah satu perbuatan, iaitu milik Allah SWT. Itu betul. Tetapi natijah daripada pemahaman itu yang sesat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ambil yang sesat tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ia pelaku hakiki sebenarnya Allah. I'tikad dalam hati kita segalanya Allah yang lakukan. Tetapi manusia hendaklah berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Walaupun segalanya berlaku dengan kehendak Allah, akan tetapi kehendak Allah SWT itu adalah berjalan mengikut apa yang diingini Allah. Maka kalau seseorang itu kehendak Allah itu ada dalam bentuk kehendak Allah yang Allah murkai dan kehendak yang Allah Ta'ala redai. Jika manusia melakukan perkara yang haram, maka dia masuk dalam kehendak Allah, tapi kehendak yang berserta kemurkaan. Bila seorang melakukan ketaatan dengan keikhlasan, maka dia masuk dalam kehendak Allah yang berupa keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian kita di dunia ini nak masuk dalam kehendak Allah yang berupa keredaan ataupun nak masuk dalam kehendak Allah yang berupa kemurkaan. Nak masuk dalam takdir yang berupa kebaikan atau nak masuk takdir yang berupa keburukan. Takdir yang dimurkai Allah ataupun takdir yang diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak masuk takdir yang mana satu. Jadi manusia ada pilihan. Apa yang difahami oleh Jabariyah, manusia langsung tak ada pilihan. Ikutlah Allah nak letak kita mana. Jadi dengan itu manusia sewenang-wenangnya bermaharajalela dia buat maksiat. Alasan dia apa? Alasan dia semua perbuatan Allah. Kalau Allah tak izin, benda itu tak berlaku. Kenapa awak berzina? Saya dah cenderung kepada zina. Yang cenderungkan saya itu Allah. Mana boleh saya cenderungkan diri saya sendiri? Allah yang cenderungkan saya. Dia jadi lesen untuk dia berzina. Tak ada wali Allah yang faham begitu, tak ada nabi-nabi yang faham begitu. Sungguh pun semuanya memahami bahawa alam ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak ada siapa yang ingin biadab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjadikan itu sebagai lesen untuk seseorang terus melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah menetapkan
Di dalam lauh mahfuz ada perkara yang boleh bertukar, ada perkara yang tidak boleh diubah. Penulisan takdir dalam lauh mahfuz ada yang boleh ubah, ada yang tak diubah. Ya. Dipanggil takdir mubram dan takdir muallaq. Ya. Takdir mubram di dalam lauh mahfuz tidak berubah, iaitu ketetapan bahawa dunia ini akan kiamat. Ini takkan berubah. Ya. Dunia ini pasti akan kiamat. Takdir mubram yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu ketetapan Allah, takkan berubah. Takdir muallaq pula, ini boleh berubah. Ya. Contohnya jika seseorang itu takdir muallaq ni contohnya seperti umur manusia. Berapa banyak umur yang dia dapat, itu boleh berubah. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau dia menyambung silaturahim, boleh jadi dia lebih panjang umur. Walaupun tak semestinya dia dipanjangkan, tetapi ada kebarangkalian yang besar seseorang yang berbakti pada kedua ibu bapa dan menghubungkan silaturahim, Rasulullah kata umurnya dipanjangkan. Ataupun seseorang itu doa, dia berdoa, maka asalnya di dalam takdir itu menulis suatu musibah akan menimpanya, musibah. Tapi dengan dia berdoa, ya Allah, jauhkan aku daripada musibah, selamatkan aku daripada musibah, maka tulisan takdir dalam lauh mahfuz boleh berubah. Daripada dia sepatutnya dapat musibah, diangkat musibah tersebut, diangkat atau diringankan musibah kepada dia berkat dia doa tadi. Selain daripada doa, usaha yang bersungguh-sungguh. Doa itu pun tadi termasuk dalam konteks usaha. Tapi ada usaha yang lain yang mengubah takdir, kesungguhan seseorang. Kesungguhan seseorang dalam berikhtiar ke arah sesuatu yang baik. Boleh jadi sesuatu yang asalnya ditetapkan di dalam lauh mahfuz itu dia cenderung kepada kejahatan, tapi sebab dia berusaha cenderung kepada keburukan, tapi kerana dia berusaha bersungguh-sungguh untuk halakan diri dia kepada kebaikan, maka bertukar dalam tulisan lauh mahfuz bahawa hala tuju kehidupannya menuju kebaikan. Tapi kena usaha. Jadi yang boleh berubah ini dalam lauh mahfuz. Adapun dalam sifat ilmu Allah, dia tidak boleh berubah. Ya. Hanya Allah jadikan sistem lauh mahfuz itu dia boleh berubah untuk malaikat buat kerja. Malaikat yang nak turunkan rezeki, berapa banyak rezeki nak bagi pada seorang hamba, umur berapa nak tarik umur seseorang. Itu untuk malaikat buat kerja lauh mahfuz. Jadi Allah jadikan sistemnya boleh berubah-ubah untuk nak tunjukkan kebijaksanaan, keagungan dan kehebatan Allah. Adapun dalam ilmu Allah, Allah dah tahu belaka semua. Umur siapa yang berdoa, siapa tak berdoa, siapa yang ditimpa musibah, siapa tak ditimpa musibah. Itu Allah dah tahu belaka dalam sifat ilmunya. Hanya lauh mahfuz itu untuk sistemnya, untuk makhluk buat kerja. Jadi jika seseorang lelaki dicenderung untuk tukar jantina kepada perempuan, ataupun seorang perempuan tukar jantina kepada lelaki, lalu dia mengatakan bukan saya yang nak jadi perempuan, tapi kecenderungan saya, Allah dah ciptakan macam ni, saya reda je lah. Saya nak buat apa? Bukan saya yang nak cenderung jadi lelaki. Ada seorang perempuan ni, dia nak jadi lelaki. Kecenderungan saya nak jadi lelaki. Jadi jangan salahkan saya. Yang lelaki pula nak jadi perempuan. Dapat macam mana Allah yang ciptakan saya macam ni? Salahkan ciptaan Allah.
cenderungan saya. Macam orang buat zina, tak, Allah yang cenderungan saya buat zina. Dah buat macam mana? Bukan saya nak buat zina, tapi Allah yang cenderungan saya. Kenapa from the first place Allah cetuskan kecenderungan nak buat zina tu? Jadi seolah-olah Allah lah yang salah. Seolah. Ini makhluk yang biadab dengan Allah SWT. Ya. Ini manusia yang biadab dan kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab dengan Allah SWT, duduk dalam darul asbab, dia kena usaha di atas asbab. Ya. Dan jantinanya itu tidak akan bertukar dalam lauh mahfuz, kerana ia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ianya adalah takdir mubram. Ya. Jantina kita lahir sebagai jantina apa? Itu takdir mubram kita. Allah SWT Ta'ala berfirman dalam Quran, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kejadian asli, kejadian asal. Fitrah kejadian manusia takkan bertukar. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dalam ayat lain Allah mengatakan kamu akan mendapati bahawa sistem Allah, sunnatullah, tidak akan berubah di dunia. Sunnatullah tak berubah. Ya. Tak apa saja berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan kejadian, lauh mahfuz tidak berubah. Walaupun seorang berusaha bersungguh-sungguh, benda itu takkan berubah. Contohnya, seorang lahir dalam keadaan lelaki, lalu kecenderungan yang dia ada untuk menjadi perempuan, dan dia mengatakan bukan saya yang silap takdir yang menetapkan saya cenderung untuk jadi perempuan. Nak buat macam mana? Saya lelaki tapi dah cenderung nak jadi perempuan. Takdir yang tulis begitu. Jadi takdir itu yang sebenarnya nak menetapkan saya ni jadi perempuan. Bukan saya nak. Dia silap dalam memahami hal tersebut kerana la tabdila li khalqillah. Tidak ada pertukaran dan tidak ada sebarang perubahan di dalam penetapan fitrah kejadian manusia. Seseorang yang lahir sebagai lelaki, selama-lamanya dia lelaki. Sekali dia dilahirkan di dunia ini sebagai lelaki, di alam barzakh sebagai lelaki, di mahsyar sebagai lelaki. Sekali dia lahir sebagai seorang perempuan di dunia ini, di alam barzakh dia akan ditreat, dia akan dilayani sebagai seorang perempuan, di akhirat sebagai seorang perempuan. Dia tak boleh tiba-tiba sebab dia bersungguh-sungguh di dunia ini untuk menjadi perempuan, tiba-tiba di hari akhirat betul-betul jadi perempuan, jadi bidadari someone else. Siapa nak? Siapa nak tulis ni? Ya. Sebab perempuan yang masuk syurga, dia akan jadi pemaisuri kepada suaminya di dalam jannah, dalam syurga. Maka seseorang yang di dunia ini dia lelaki, dia dah tukar jadi perempuan, betul-betul perempuan, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, operation, surgery, habis berubah. Kadang-kadang lagi cantik daripada perempuan, lagi ayu daripada wanita, lebih jelita daripada gadis. Baik, adakah di akhirat nanti dia akan jadi pemaisuri bidadari untuk suaminya di akhirat? La tabdila li khalqillah. Faham tu? Tidak ada perubahan dalam kejadian Allah. Once dia dilahirkan sebagai lelaki, selama-lamanya dia lelaki. Walaupun di dunia ini dia bersungguh-sungguh pergi operation demi operation, Yala, Bangkok, luar negara, suntik tang sana, suntik tang sini, susuk tang sana, susuk tang sini.
dia tak akan berubah dalam takdirnya itu. Maksudnya kalau dia lahir dalam keadaan lelaki, jika dia ada kecenderungan ke arah perempuan, dialah kena berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kecenderungan songsang dia. Bukan salahkan takdir. Macam mana Allah yang cenderungkan saya? Saya nak jadi macam ni. Saya tak bersalah. Mak bapak saya pun tak bersalah. Sebab takdir dah tetapkan. Walhal di dunia ini seorang perlu berusaha. Apa saja kecenderungan songsang yang dimilikinya itu, dia kena fight, dia kena struggle untuk letakkan ia pada landasan yang benar, landasan fitrah yang sahih. Jangan salah-salahkan Allah, jangan salahkan kehendak Allah, jangan salahkan takdir Allah, jangan salah-salahkan Lauh Mahfuz. Ya. Kerana itu segalanya adalah sebuah kebiadaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia tempat berusaha. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, jika dia ada kecenderungan songsang, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk kembalikan semula kepada kecenderungan asal dia, Allah Ta'ala akan buka lorong jalan kepada dia. Bukan terus serah, dah nak buat macam mana, Allah buat saya macam ni. Maka dia kena bersungguh-sungguh berusaha. Dan Allah tahu siapa yang benar-benar jujur berusaha, siapa yang hatinya benar-benar berusaha, ya, hatinya benar-benar jujur, dengan tekad, dengan azam, berserta dengan praktik untuk dia berubah. Ya. Allah tahu siapa yang jujur dan ikhlas. Tidak salah kalau orang kata kecenderungan ni, nak buat macam mana kecenderungan saya? Dia kena back to basic. Benda tu basic sebenarnya, kena back to basic. Asasnya kamu lahir sebagai apa? Dan itulah asal kamu. Bermakna kamu kena berusaha untuk menjadi apa jadi yang merupakan asal kamu, fitrah kamu. Bermakna kalau kamu dapat kecenderungan yang salah, mesti ada something wrong di situ yang kamu kena fix up, kamu kena perbaiki, kamu perlu islah. Jangan serah bulat-bulat pada takdir. Biarlah Allah dah jadikan saya macam ni, saya reda dapat pahala juga, dia kata. Reda dapat pahala. Reda dalam perkara yang haram itu adalah suatu kejauhan daripada Allah SWT. Ulama kata suatu kejauhan, dan silap boleh membawa kepada kekufuran. Reda kepada perkara yang haram boleh membawa kepada suatu kegelapan hati, dan lama-kelamaan na'udzubillah boleh membawa dia terjerumus kepada kekufuran. Jangan main-main dengan perkara yang Allah Ta'ala haramkan, dan bermain-main dengan kejadian Allah, nuka-nuka. Pasal berasing menukar kejadian Allah ataupun tidak. Tidak. Kenapa? Sebab asal kejadian fitrah manusia biasanya adalah bersusun elok gigi. Jadi kalau seorang itu lahir dalam keadaan dia membesar, ada herut-berut, ada terkeluar, ada terkedalam, ada tersengit, pergi doktor gigi, dentist, pasang braces, pasang bracing, ianya tidak termasuk dalam menukar kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ratakan. Oh, ratakan. Saya masih tak dapat faham. Ratakan. Adakah memang seluruh gigi, semua gigi manusia begitu? Gigi normal begitu? Rata? Ataupun aksesori? Bahagian gigi kalau aksesori Rasulullah tidak benarkan.
kecantikan aksesori Rasulullah tidak benarkan. Biasa untuk kecantikan Rasulullah tak benarkan. Rasulullah kata laknat di atas orang yang membuat aksesori atas giginya. Aksesori maksudnya zaman Rasulullah tu standard kecantikan gigi apabila ada gap halus antara gigi. Antara gigi ada gap halus. Jadi orang zaman dulu dia ada cara kikis tersendiri untuk dapatkan gap tersebut. Rasulullah kata itu menukar kejadian Allah laknat ke atasnya, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah lahir dengan asal cantik seperti itu. Memang ada gap. Rasulullah giginya ada gap secara semula jadi. Tapi sejak daripada zaman jahiliah, orang Arab mereka kikis gigi sendiri untuk dapatkan gap. Tapi Rasulullah dah memang lahir dalam keadaan begitu. Dan apabila Islam datang, Rasulullah kata siapa yang membuat seperti itu, dia mendapat laknat daripada Allah dan Rasulnya. Sebab itu termasuk dalam menukar kejadian. Jadi hukum berkenaan dengan meratakan gigi tadi saya tidak dapat berikan secara tuntas. Saya hanya memberikan gambaran secara kasar sahaja berkenaan dengan gigi. Adapun meratakan tadi saya tidak arif adakah ia termasuk menukar kejadian Allah ataupun tidak. Ratakan ada. Adakah orang lain giginya rata? Kalau meratakan itu pada kadar yang biasanya normal manusia lain memilikinya, dan dia mempunyai gigi yang terlalu apa? Terlalu hengot-bengot, ya. Mungkin tak perlu braces, hanya perlu ratakan. Jika ianya dimiliki biasanya oleh manusia normal yang lain, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau untuk nak sebagai aksesori tambahan saja, nak dapat kecantikan tambahan, iaitu apa yang saya faham daripada hadis, ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti gap gigi tadi, ya. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hukum sebenar wallahu a'lam apa yang diputuskan oleh fatwa, sebab perkara seperti itu dia akan memerlukan ketelitian daripada para ulama. Adakah ia benar-benar mengubah kejadian Allah ataupun tidak? Itu. Contohnya wanita, ya, wanita jika dia sepatutnya dia lahir dalam keadaan yang tidak mempunyai payudara katakan, dan dia ingin membuat surgery ataupun pembedahan untuk membesarkan payudara. Apa yang saya faham daripada fatwa, ianya mengubah kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita tidak ada masalah sama ada payudara ataupun tidak. Tapi dengan melakukan surgery, masukkan sesuatu, melainkan jika ianya berkaitan dengan kesihatan. Jika dia tidak buat pembedahan ataupun membesarkan, itu boleh membahayakan kesihatannya, ataupun susu yang nak diberikan kepada anak tak keluar dan sebagainya. Itu lain faktor, lain kira. Baik. Ya. Khunsa. Ya. Khunsa yang hakiki, ya. Khunsa yang hakiki, khunsa yang pekat adalah orang yang lahir dengan dua jantina. Yang lahir memang dengan dua jantina, ya. Kedua jantina itu berfungsi, itu yang pekat, ya. Kedua jantina itu berfungsi.
Yang ini memang dia kadang-kadang dia ada kecenderungan lelaki, sekejap kadang dia ada kecenderungan perempuan. Ataupun dia lahir dengan dua jantina, tapi mak ayah dia pilih jadikanlah dia lelaki. Lahir potong tutup yang perempuan dah, biar anak lelaki berfungsi. Daftar anak nama pun si lelaki, Muhammad Kamaruddin katakan. Nama anak lah nama lelaki, Muhammad Kamaruddin. Tapi bila Kamaruddin ni besar, tiba-tiba terasa nak jadi perempuan pula. Jadi perempuan. Sekarang dia potong yang lelaki, dia buka balik yang belah perempuan. Untuk orang khunsa yang seperti ini, dia memang mendapat special treatment. Dia memang boleh pilih mana jantina yang dia nak. Ya. Dan yang terafdal setelah dipilih jantina apa untuknya, dia stick dengan jantina itu sahaja. Itu yang terafdal. Bukan dijadikan permainan, sekejap tukar ini, sekejap tukar itu. Dia kena make up her ataupun his mind. Dan untuk di hari akhirat, boleh jadi dia akan diberi pilihan juga. Dia akan diberi pilihan untuk dia nak menjadi lelaki ataupun perempuan. Kalau di dunia ini, hukum fiqah sudah menetapkan dia diberikan pilihan untuk jadi lelaki ataupun perempuan. Demikian juga di hari akhirat. Sebab dia telah mengalami ujian yang besar di dunia ini dengan memiliki kecenderungan pada dua jantina. Kehidupannya kemungkinan dipandang serong orang dan sebagainya. Tetapi sebagai suatu keistimewaan untuk dia, tidak mustahil kalau Allah Ta'ala berikan pilihan kepadanya di hari akhirat untuk memilih jantinanya. Disebabkan ujian yang dialami ketika di dunia. Adapun orang yang lahir dalam keadaan lelaki, pasti di hari akhirat dia akan bangkit sebagai lelaki. Orang yang lahir dalam keadaan perempuan asli, di akhirat dia akan bangkit sebagai perempuan. Walaupun di dunia dia dah tukar jantina, habis-habisan tukar. Ya. Dan di syurga tidak ada syurga gay dan syurga lesbian. Tidak ada. Suami lelaki, isteri pun lelaki. Tidak ada. Kalau orang tanya, boleh tak minta? Manusia tak akan terfikir meminta sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Di syurga ini Allah Ta'ala bersihkan pemikiran manusia. Manusia tak akan minta sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Jadi tidak ada syurga gay dan tidak ada syurga lesbian. Tiba-tiba perempuan kat sana kata, saya tak nak bersuami lelaki, saya nak kahwin dengan perempuan. Tidak ada. Fitrahnya Allah Ta'ala ciptakan sunnatullah. Tadi kita kata walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sistem Allah tidak berubah. Maksudnya Allah dah tetapkan sistem sunnatullah di dunia ini manusia hidup berpasang-pasang, lelaki dan perempuan. Yang ini tidak akan berubah. Ini takdir mubram. Tidak akan sekali-kali berubah di dunia maupun akhirat. Tidak mungkin bertukar. Jadi sunnatullah itu perempuan pun boleh bernikah dengan perempuan, lelaki boleh nikah dengan lelaki. Tidak. Sunnatullah, lelaki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya lelaki. Bayangkan kalau 100-200 tahun yang lepas, seluruh manusia di dunia ni semua nak jadi gay dan lesbian. Kita tak lahir di dunia. Sebab perkara itu apabila bertentangan dengan fitrah, maka dia efek kepada zuriat dan kemanusiaan. Ya. Baik. Mu'tazilah pula, Mu'tazilah dan Qadariyah ni segalanya tak ada kena-mengena dengan Allah, kena usaha. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kata begini,
Yang betul dan tepat adalah berada di pertengahan mereka semua, iaitu kita kena berusaha. Kita juga tak menolak hukum akal, tak menolak hukum asbab. Kita yakin segalanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, segalanya berlaku dengan Allah, dan manusia diberi pilihan untuk dia pilih bagaimana hala tuju kehidupannya di dunia ini. Ahlussunnah wal Jamaah yang sempurna ialah yang menggabungkan akal, gerak jasmani dan qalbi secara bersama. Akal, gerak jasmani dan qalbi. Baik, bila kita belajar ilmu kalam, itu kita sedang memahami daripada sudut akal ilmu kalam. Kemudian gerak, dan begitu teori-teori ilmu semua pada ini pada level akal. Gerak jasmani adalah praktik kita, praktik secara zahir anggota badan kita, ataupun praktik secara batin kita. Hati kita betul-betul melawan hawa nafsu, melawan ego, melawan segala bentuk kecenderungan songsang. Itu semuanya dihargai oleh Allah. Allah itu Asy-Syakur, Allah Maha menghargai. Jika manusia bersungguh untuk melawan kecenderungan songsang dia, maka Allah tahu siapa hamba-Nya yang jujur. Dan qalbi, qalbi pula adalah suatu selok-belok dan hal ihwal hati, keikhlasan, kemakrifatan, makrifatullah, pengenalan kepada Allah, kejujuran jiwa, kebenaran kalbu, tawakal, yakin, sangka baik kepada Allah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini menggabungkan itu semua, akal, gerak jasmani dan qalbi. Itulah iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan secara bersama. Akal, gerak jasmani dan qalbi secara bersama. Kalau ada kelompok yang terseleweng, dia katakan tak perlu gerak jasmani, yang penting qalbu. Cukup kalau qalbu dah sentiasa ingat Allah, itulah sembahyang. Tak perlulah nak sembahyang tunggang tunggik, rukuk, sujud, tak perlu, dia kata. Sebab apa? Sebab qalbu bila dah ingat Allah, dah sentiasa dah mengenal Allah, itulah sembahyang. Itu level sembahyang yang paling tinggi. Bila hati itu dah tak ada selain Allah, maksudnya hati itu sedang berpuasa daripada segala sesuatu selain Allah. Dia tak perlu puasa Ramadan, tak perlu nak tinggalkan makan minum. Sebab apa? Sebab yang penting hati berpuasa. Ini salah. Ahlussunnah wal Jamaah pentingkan qalbu, tapi dalam masa yang sama gerak jasmani juga bergerak. Buktikan kesungguhan. Contoh ya, saya bagi contoh. Taubat. Taubat ini, ianya adalah sifat hati. Ya, dia adalah sifat hati. Dan rukun yang paling utama kepada taubat adalah apa yang berada dalam jiwa kita, iaitu penyesalan dengan sebenar-benar sesal terhadap apa yang kita lakukan. Yang kita akui kita pendosa, dan kita melakukan kesilapan, kita bersilap, kita telah melakukan kesalahan, dan kita tak mau ulang lagi perkara tersebut. Kita azam dengan betul-betul tekad, kita tak mau ulang lagi perbuatan jahat tersebut, dan kita terus tinggalkan apa yang kita lakukan, terus tinggalkan. Kalau dia selama ni buat scam orang, dia kena teruskan kerja scammer dia. Dia tak boleh bertaubat, kemudian sekejap lagi ni ada klien, tapi taubat dulu. Klien yang dia nak tipu, maksudnya dia masih bekerja sebagai scammer, dan masa yang sama dia bertaubat. Dia taubat daripada jadi scammer. Itu tak jadi. Taubat ni dia kena terus tinggalkan benda yang dia buat, benda dosa tu dia kena terus tinggalkan. Itu taubat nasuha. Tapi rukun yang paling utama taubat adalah menyesal.
Baik, sesuatu yang berada dalam hati, penyesalan dalam hati itu diterjemahkan pada zahir dalam bentuk 2 rakaat solat. Tapi solat 2 rakaat itu bukanlah intipati taubat. Itu nak tunjukkan kesungguhan. Sebab manusia ni bila hidup atas dunia ni, sebab Allah dah bagi jasad anggota badan, jadi dia tak boleh pendam dalam hati je. Sebab kita ni bukan saja ada roh yang memiliki hati, kita ada roh yang di-attachkan dengan jasad. Jasad ni dia kena ada adabnya dengan Allah. Adabnya dia kena tunjukkan kesungguhan yang dia bertaubat pada Allah. Atau 2 rakaat. Ya. Seorang yang accident, ada nyawa-nyawa ikan dah tercungap-cungap, dan pada ketika itu sebelum nyawanya ditarik, dia sempat menyesal terhadap seluruh masa silam. Dia sempat menyesal terhadap apa yang dia telah lakukan pada masa lalu. Dengan sebenar-benar sesal apa yang dah aku lakukan, what I have done in my life. Sesal. Dan dia betul-betul kembali. Sebab taubat ni betul-betul kembali kepada Allah. Dia tahu dia salah kepada Allah, cepat-cepat hati dia kembali. Ya Allah, ampunkan aku. Itu dah taubat. Yang lagi sejam tu hujan, dia dah nak meninggal dah. Dia patah riuh, accident. Itu sudah taubat. Kalau ada orang tanya, macam mana boleh taubat? Tak sempat 2 rakaat. Tak sempat solat, taubat macam mana taubat? Bang, taubat tu terjemahan kesungguhan, bukan intipati taubat. Intipati taubat apa yang berada dalam hati dia. Kalau sebelum mati dia sempat menyesal, maka itu taubat. Maka kalau dia ada masa, barulah dia buat 2 rakaat taubat. Kalau dia dah meninggal, memang tak sempat solat 2 rakaat taubat. Tapi adakah taubatnya diterima? InsyaAllah taubatnya dah diterima. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, An-nadam huwa taubah. Riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, penyesalan itulah taubat. Itulah taubat yang sebenar. Jadi bila kita dah taubat dan kita tengok masih hidup lagi, barulah secepat mungkin melakukan 2 rakaat taubat. Jangan lambat-lambat. Takut tak sempat. Nak tunjukkan kesungguhan. Jadi begitulah bila kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita dah saksikan dengan penuh keyakinan dalam jiwa kita bahawa Allah itu Tuhan kita, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka bila keyakinan itu sudah tertancap dalam jiwa kita, maka kita kena tunjukkan kesungguhan dalam menyempurnakan segala yang terkandung dalam syahadatain itu. Itulah segala ajaran yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebut terjemahan. Bila buat perniagaan cari Islam. Bila memerintah cari Islam. Adil, saksama. Maka dia terjemahkan setiap aspek kehidupan dia seperti mana ikut lunas Islam. Itulah tuntutan-tuntutan yang berada dalam apa yang berada di sebalik syahadah tadi. Dia tak boleh cukup saksikan Allah dan Nabi Muhammad, cukup dengan hati. Yang luar ni tak payah. Niaga pun tak apa. Ikutlah, dan yang penting untung. Yang penting poket penuh. Haram halal tolak tepi dulu. Ikut syariah compliance tu tolak tepi. Sebab tak untung nanti dia tu. Nak ikut sangat syariat tak untung. Sebab saya nak jugalah saham judi-judi tu. Saham judi, saham arak. Jadi kalau terlalu ikut syariah compliance ni, nak untung macam mana? Yang penting untung, dia kata meniaga ni. Kalau tak untung, buat apa meniaga dia? Jadi dia tak merealisasikan makna apa yang dia dah ucap dengan syahadah. Bila dia ucap syahadah, dia mengharamkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, dan dia menghalalkan apa yang Allah halalkan. Jangan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, jangan dia mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Itu tuntutan syahadah. Itu yang zahir, penzahiran.
Jadi salah kalau ada orang kata cukup makrifat dalam jiwa, tak payahlah tunjukkan di luar. Mana tak sempurna makrifat. Tak sempurna makrifat. Baik, demikian. Baik, akal itu berfikir dengan hukum alam dalam perancangan dan kehidupan, asbab dan musabab. Contohnya dalam peperangan memerlukan perancangan dan strategi. Yang kedua, jasad bergerak dan bertindak memerlukan kekuatan zahir seperti kudrat dan kelengkapan perang. Ketiga, qalbi, iaitu zauq atau syuhud kepada Allah dalam semua gerak dan fikir, yakni ihsan. Jadi kita menjadi hamba Allah yang seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah. Memerlukan pandangan qalbi, syuhud. Syuhud ni daripada perkataan sama dengan syahadah. Syahadah tadi kita ucap syahadah dengan lidah, tapi daripada hati kita, kita syuhud, menyaksikan. Penyaksian ni dia ada zahir, ada batin. Jadi pada batin itu biasanya dipanggil syuhud, penyaksian. Penyaksian kepada ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syuhud dalam kekuasaan Allah pada diri, pada alam dan sekalian makhluk. Qalbi yang mencapai syuhud pada kudrat Allah akan fana sekalian kekuasaan yang lain melainkan Allah. Fana maksudnya segala kekuatan dan kekuasaan yang ada dalam dunia ni dia dah nampak segalanya itu adalah sebenarnya kekuasaan dan kekuatan Allah. Jadi seolah-olah lenyap alam ni dan segala kekuatannya lenyap kerana hatinya kuat syuhud dalam penyaksiannya, tenggelam dalam penyaksian, menyaksikan segala-galanya kekuasaan Allah. Segalanya ini adalah lautan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini lautan kekuasaan Allah. Alam ini segalanya genggaman kekuasaan Allah. Nak syuhud itu dia sesuatu yang perlukan mujahadah, letih. Sebab manusia ni dia cepat lari fikirannya. Mula-mula nampak syuhud, peleka sikit, dunia sikit dah, dia dah nampak dunia lebih. Nampak dunia lah yang segala-galanya. Dia punya kehebatan lah menyebabkan dia capai apa yang dia capai. Usaha dia, strategi dia yang hebat lah, dia capai apa yang dia capai. Jadi manusia ni dia sentiasa terlupa. Di situ timbulnya sifat angkuh, ujub, sombong. Sebab apa? Sebab dia berpaling daripada syuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak menyaksikan kehebatan diri dia. Walhal hati itu Allah Ta'ala ciptakan untuk menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di situ. InsyaAllah perenggan berikutnya kita akan sambung pada tahun hadapan, insyaAllah. Jika kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keberkatan. Mudah-mudahan kita masuk dalam tahun 2023, tahun yang membawa banyak keberkatan, banyak kemurahan Allah, banyak kedermawanan Allah, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimpa arwah kepada kita semua. Mudah-mudahan tahun 2023 ini membawa limpahan rezeki zahir dan batin kepada kita, pertambahan ilmu zahir dan batin kepada kita, syifa zahir dan batin kepada kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada segala kejahatan yang berada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada musibah, jauhkan kita daripada segala bencana dan malapetaka, jauhkan kita daripada kemalangan, jauhkan kita daripada segala kemerbahayaan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita perbentengan dan kubur daripada segala bentuk kesusahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tingkatkan makrifat kepadanya. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.